Secara umumnya, sektor pelancongan bukanlah satu sektor yang asing di kebanyakan negara maju atau membangun. Industri ini telah menjadi semakin penting apabila kemampuannya untuk menyumbang kepada keuntungan ekonomi dapat diperlihatkan secara jelas. Sektor ini telah menjadi pemacu ekonomi bagi sebuah negara apabila berlaku peningkatan jumlah pelancong pada setiap tahun. Namun, berdasarkan statistik yang telah dikeluarkan oleh World Tourism Organization pada 2023, berlaku penurunan jumlah ketibaan pelancong antarabangsa di rantau Asia Pasifik berbanding tahun 2019. Bermula pada tahun 2021, jumlah penurunan di Asia Pasifik adalah sebanyak 93%. Tahun 2022 mencatatkan penurunan sebanyak 74%, manakala pada bulan Januari sehingga September 2023, jumlah ketibaan pelancong Asia Pasifik berkurang sebanyak 38%. Dalam situasi sebenar, statistik ini menunjukkan berlaku peningkatan ketibaan pelancong di Asia Pasifik bermula pada tahun 2021 sehingga Januari-September 2023. Dalam konteks negara Malaysia, Tourism Malaysia telah mengeluarkan data yang menunjukkan penurunan sebanyak 83.4% pada tahun 2020 berbanding tahun 2019 akibat daripada wabak COVID-19. Oleh itu, daya lonjakan industri ini telah dirancang dengan menetapkan tahun 2025 sebagai tahun melawat Malaysia yang menyasarkan ketibaan sebanyak 23.5 juta pelancong antarabangsa dan ujuran pendapatan sehingga mencecah 76.8 bilion ringgit. Berdasarkan sidang media oleh bernama Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Motek, Khairul Firdaus Akbar Han menjelaskan, Malaysia telah merekodkan kedatangan pelancong asing seramai 4.5 juta setakat suku pertama tahun 2023, sekaligus memperlihatkan perkembangan positif industri pelancongan negara berbanding kebanyakan negara ASEAN yang lain. Sasaran sebanyak 16.1 juta kedatangan pelancong dianggarkan dapat menjana lebih daripada 49 bilion pendapatan pelancongan sekiranya momentum berkenaan dapat berterusan. Pembangunan industri pelancongan yang pesat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari sudut geografi, Malaysia terletak pada garisan khatulistiwa di mana iklim negara ini menerima suhu yang hampir seragam sepanjang tahun, iaitu suhu panas dan juga lembap. Kedudukannya yang terletak di luar lingkaran api Pasifik menyebabkan Malaysia turut terlindung daripada ancaman gempa bumi dan gunung berapi. Selain itu, keindahan landscape semula jadi maupun buatan manusia, tarikan ikonik, monumen bersejarah, nilai seni dan budaya serta ketersediaan pelbagai keperluan asas menjadi tonggak kepada faktor peningkatan pelancongan dalam negara. Industri pelancongan Islam telah menjadi salah satu daya tarikan pelancong domestik atau antarabangsa ke Malaysia. Dia juga dianggap sebagai salah satu medium penyebaran dakwah Islam melalui pendekatan Islamik berkaitan dengan penyediaan makanan dan minuman yang halal, penyediaan fasiliti mengikut garis panduan yang telah disediakan ataupun telah ditetapkan oleh Islam, serta pakej pelancongan yang mesra Muslim. Jadi, bagaimanakah cara untuk menjadikan sebuah destinasi sebagai tumpuan utama bagi pelancong-pelancong Muslim? Bagi menjadikan sesebuah destinasi sebagai destinasi utama bagi pelancong Muslim, pihak yang berkaitan perlu memastikan segala keperluan dan kehendak pelancong Islam adalah terjamin dan dapat diakses dengan mudah. Usaha mempromosikan Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam yang utama telah mendapat sokongan daripada kerajaan negeri. Apabila Majlis Prapelancaran Tahun Melawat Kelantan TMK telah dirasmikan oleh Menteri Besar Negeri tersebut pada 30 November 2023. Peruntukan sebanyak 22.97 juta juga telah disediakan oleh kerajaan negeri bagi merealisasikan usaha yang dirancang. Dapat dilihat bahawa tarikan yang wujud di negeri Kelantan lebih tertumpu kepada beberapa aspek. Antaranya aspek budaya dan warisan yang menawarkan pelbagai hasil seni yang boleh dipersembahkan kepada penonton seperti wayang kulit dan dikir barat, ataupun dihasilkan sendiri oleh pelancong dengan bantuan pakar seperti pembuatan batik, songket dan wow. Selain itu, pelancongan makanan ataupun food tourism adalah sangat sinonim dengan negeri tersebut yang menawarkan pelbagai jenis makanan tradisi yang popular dalam kalangan penduduk tempatan, termasuklah pelbagai jenis kuih muih dan juga manisan yang menggunakan resepi turun-temurun. Namun, aspek yang paling ketara dalam pelancongan Kelantan adalah berkonsepkan hiburan atau program yang dibenarkan oleh syarak.
Negeri Kelantan berpotensi menjadi contoh utama pelancongan Islam di Malaysia dengan adanya pondok tradisi dan kuliah mingguan agama serta program keagamaan seperti program qasidah dan ceramah agama yang disampaikan oleh penceramah dan agamawan yang terkenal, sama ada dijemput dari dalam atau luar negara. Secara tidak langsung, inisiatif sebegini telah berjaya menarik kedatangan pelancong domestik, terutamanya dari kalangan belia, dalam skala yang besar bagi setiap majlis keagamaan yang diadakan dari semasa ke semasa. Jadi, saya akan teruskan dengan penyataan masalah dalam kajian yang telah dijalankan oleh kumpulan kami. Seperti yang kita sedia maklum, pelancongan Islam dalam kajian ini merangkumi elemen-elemen yang penting, iaitu elemen yang berbentuk kegiatan, destinasi, produk dan nilai yang berlandaskan motivasi ajaran Islam yang melibatkan semua aspek, terutamanya niat pelancong itu sendiri. Jadi dengan adanya destinasi pelancongan Islam seperti negeri Kelantan, segmen pelancongan Islam mula mendapat perhatian orang ramai, di mana dia dapat dibuktikan dengan lebih jelas dengan adanya satu kajian yang dijalankan oleh sebuah agensi pemasaran, di mana ia menyatakan bahawa pelancongan Islam ini dikelaskan sebagai sektor ketiga terbesar dunia yang mempunyai permintaan produk dan perkhidmatan halal yang tinggi selepas industri makanan dan juga kosmetik. Jadi senario ini bertepatan dengan data yang menyatakan bahawa menjelang tahun 2025, 1/3 daripada penduduk dunia ialah dari kalangan umat Islam, manakala rujukan kepada statistik pelancongan pula pelancongan ke dalam negara pula mendapati 22% daripada keseluruhan pengunjung adalah daripada kalangan umat Islam. Jadi data-data yang dirujuk ini merupakan antara gambaran awal kepada pengembangan semula pelancongan Islam. Justru itu, tujuan utama kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji dengan lebih mendalam niat sebenar pelancong memilih Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam. Kemudian, saya teruskan lagi dengan 3 persoalan kajian yang menjadi tanda tanya ahli kumpulan kami dalam menganalisis data-data responden. Jadi, antara persoalan kajiannya ialah, yang pertama adalah apakah tahap penilaian terhadap skripsi tanggungjawab yang dapat dijalankan berkaitan niat pelancong mengunjungi Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam. Manakala yang kedua adalah bagaimanakah norma personal pelancong mempengaruhi niat dalam mengunjungi Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam. Dan yang terakhir adalah persoalan kajian yang ketiga, iaitu adakah Kelantan menjadi destinasi kesesuaian kendiri terhadap para pelancong yang berniat melancong ke destinasi pelancongan Islam. Objektif kajian kumpulan kami tertumpu kepada 3 poin utama. Yang pertama, menilai tahap askripsi tanggungjawab yang dapat dijalankan berkaitan dengan niat pelancong mengunjungi Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam. Yang kedua, mengkaji sejauh mana norma personal pelancong mempengaruhi niat dalam mengunjungi Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam. Dan yang terakhir, meneliti bagaimana Kelantan menjadi destinasi kesesuaian kendiri terhadap para pelancong yang berminat melancong ke destinasi pelancongan Islam. Jadi, saya akan teruskan dengan hipotesis bagi kumpulan kami. Seterusnya, kaedah metodologi yang kami gunakan bagi kajian ini dan juga kepentingan kajian. Saya akan menerangkan serba sedikit mengenai hipotesis. Apa itu hipotesis? Okey, hipotesis ini boleh ditakrifkan sebagai satu pernyataan tentatif, namun ia boleh diuji yang meramalkan perkara yang kita harapkan untuk ditemui dalam data empirikal kita. Hipotesis juga ia boleh diperoleh daripada teori yang berasaskan model konseptual kita, dan selalunya ia bersifat relational, iaitu bersifat perhubungan. Ringkasnya, hipotesis ini boleh ditakrifkan sebagai hubungan yang diduga secara logik antara dua atau lebih pemboleh ubah
yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang boleh diuji. Jadi, dengan menguji hipotesis dan mengesahkan perhubungan yang diduga, maka penyelesaian itu dapat dicari bagi membetulkan masalah yang dihadapi. Jadi, untuk hipotesis pertama kami adalah HO yang pertama, tidak terdapat hubungan di antara askripsi tanggungjawab pelancong dengan niat pelancong mengunjungi Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam. HA yang pertama, terdapat hubungan di antara askripsi tanggungjawab pelancong dengan niat pelancong mengunjungi Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam. Bagi HO yang kedua pula adalah tidak terdapat hubungan di antara norma personal pelancong dengan niat pelancong mengunjungi Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam. HA yang kedua pula terdapat hubungan di antara norma personal pelancong dengan niat pelancong mengunjungi Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam. Dan HO yang ketiga pula tidak terdapat hubungan di antara destinasi kesesuaian Kediri pelancong ke Kelantan dengan niat pelancong mengunjungi Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam. Bagi HA yang ketiga pula, terdapat hubungan di antara destinasi kesesuaian Kediri pelancong ke Kelantan dengan niat pelancong mengunjungi Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam. Seterusnya, kajian kami mempunyai 4 kepentingan kajian yang utama. Pertama, askripsi tanggungjawab. Kajian tentang askripsi tanggungjawab ini memiliki kepentingan yang besar daripada pelbagai konteks. Di antaranya ialah sosial, organisasi dan ekonomi pelancong. Sebagai contoh, askripsi tanggungjawab ini dapat meningkatkan kesedaran individu tentang pentingnya bertanggungjawab terhadap sesuatu tindakan atau keputusan yang diambil. Ini juga membantu pelancong membentuk sikap yang lebih matang dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian mereka. Kedua, norma personal. Norma personal ini adalah penting dalam membentuk konsistensi diri dengan membantu seseorang untuk tetap pendirian pada nilai dan prinsip tertentu. Jika norma personal seseorang sangat dipengaruhi oleh nilai agama Islam, maka mereka akan memilih destinasi pelancongan yang konsisten dengan nilai tersebut. Oleh itu, negeri Kelantan adalah destinasi yang sesuai dan merupakan pilihan yang terbaik kerana ia memiliki pengurusan pelancongan yang berpandukan ajaran Islam, iaitu ia menawarkan suasana pelancongan yang Islamik dengan melalui penyediaan yang banyak mengenai institusi pendidikan Islam dan kegiatan keagamaan. Okey, jadi saya teruskan dengan kepentingan kajian yang ketiga, iaitu destinasi kesesuaian Kediri. Destinasi kesesuaian Kediri merujuk kepada tempat ataupun tujuan yang dipilih ataupun yang dirancang berdasarkan kehendak, minat ataupun keperluan peribadi seseorang. Jadi ia melibatkan satu pemilihan tempat ataupun tujuan yang sesuai dengan kehendak dan kebolehan diri sendiri. Jadi, kepentingan destinasi kesesuaian Kediri ini termasuk kepada pemulihan dan juga rehat. Hal ini dikatakan demikian kerana ia dapat memberikan satu pengalaman perjalanan yang memuaskan dan memenuhi keperluan peribadi seseorang ataupun keperluan peribadi pelancong itu sendiri. Jadi, sebagai contohnya, memilih negeri Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam. Hal ini boleh meningkatkan lagi kebahagiaan emosi dan juga ketenangan dalam kehidupan pelancong yang memilih negeri Kelantan tersebut. Jadi, ia juga mempunyai kepentingan. Jadi, kepentingan destinasi kesesuaian Kediri ini juga ia dapat memberi keseimbangan dalam kehidupan. Hal ini dikatakan demikian kerana ia dapat menentukan seseorang itu mencapai ataupun tidak keseimbangan di antara kerja dan kehidupan, termasuk tempat yang memberi kemudahan dalam kegiatan
untuk bersantai atau meredakan tekanan. Jadi keputusan ini berdasarkan destinasi kesesuaian diri, di mana ia membantu menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih memuaskan ataupun yang lebih bermakna bagi seseorang individu. Untuk kepentingan kajian yang terakhir, iaitu niat memilih Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam yang merupakan diri untuk kajian kami ini. Jadi niat pelancong memilih negeri Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam amatlah penting dalam konteks pembangunan pelancongan dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan destinasi, dan berikut adalah beberapa kepentingan kajian di mana salah satu daripadanya adalah pembangunan pelancongan Kelantan, di mana kajian ini dapat memberi satu gambaran yang awal yang lebih jelas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi niat orang ramai untuk memilih Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam. Jadi maklumat ini juga boleh diguna pakai di mana ia dapat membantu pihak yang berminat dalam memajukan pelancongan di negeri Kelantan dengan mengadaptasikan dan menambah baik infrastruktur ataupun aspek-aspek yang menarik minat orang ramai untuk mengunjung ke negeri Kelantan itu sendiri. Jadi daripada hasil kajian ini juga ia boleh digunakan untuk meningkatkan kesedaran ataupun potensi yang berhubung dengan pelancongan di negeri Kelantan. Bagi metodologi kajian pula, kami menggunakan 4 metodologi bagi mengkaji kajian kami ini dengan lebih tepat dan lebih mendalam. Yang pertama, kumpulan kami menggunakan metodologi reka bentuk kajian, di mana kajian ini menggunakan jenis penyelidikan kuantitatif yang menggunakan kaedah borang soal selidik. Kumpulan kami menggunakan kaedah borang soal selidik ini adalah untuk mendapatkan maklumat daripada responden dengan lebih tepat. Maklumat ini juga lebih bersifat praktikal dan mudah dianalisis untuk dipindahkan ke dalam laporan kajian. Metodologi kajian yang kedua pula, kumpulan kami menggunakan sampel kajian dan persempelan, di mana prosedur persempelan ini dimulakan dengan proses mengenal pasti kumpulan responden yang terlibat. Jadi kumpulan kami akan mencari dari segi persamaan sifat yang ada untuk diletakkan dalam satu kelompok. Persamaan sifat ini akan memudahkan lagi kumpulan kami untuk mendapatkan maklumat dengan lebih terperinci dan juga tepat. Metodologi kajian yang ketiga yang kami gunakan adalah kaedah pengumpulan data, di mana kaedah pengumpulan data ini sangat penting bagi kajian kami. Ianya bertujuan untuk menganalisis dan memahami hasil kajian kami. Kumpulan kami menggunakan kaedah pengumpulan data yang berbeza untuk mendapatkan pelbagai jenis maklumat. Kaedah utama yang digunakan oleh kumpulan kami adalah menggunakan borang soal selidik yang membolehkan maklumat itu menjadi lebih terperinci ke atas seseorang responden. Akhir sekali, metodologi kajian yang kami gunakan adalah kebolehpercayaan dan kesahan, di mana kumpulan kami akan melakukan kajian terhadap 90 orang responden yang pernah melancong ke negeri Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam. Penentuan kebolehpercayaan instrumen ini akan dilakukan melalui perisian yang dipanggil Statistical Package for the Social Science, iaitu SPSS, dalam Windows untuk mengukur nilai alpha Cronbach. Okey, sekarang kita lihat reliability Cronbach alpha. Ujian Cronbach alpha dijalankan bagi menentukan ketekalan dalaman. Kaedah ini mengandaikan bahawa setiap item dianggap sebagai satu ujian yang setara dan semua korelasi antara itemnya diukur adalah sama. Seandainya nilai sesuatu item itu menunjukkan nilai yang tinggi, maka instrumen yang digunakan adalah tinggi nilai kebolehpercayaannya. Menentukan kebolehpercayaan item soal selidik, apabila kita membina item,
kita perlu menentukan kebolehpercayaan item tersebut terlebih dahulu. Kebolehpercayaan atau reliability bermaksud kebolehan sesuatu alat ukur atau instrumen kajian menghasilkan keputusan yang kekal atau keputusan yang konsisten setiap kali pengukuran dilakukan. Okey, mari kita lihat pemboleh ubah min H iaitu norma personal. Di sini, nilai Cronbach alpha bagi bahagian H ialah sebanyak 0.888, menunjukkan bahawa ia merupakan kebolehpercayaan yang tinggi kerana terletak di antara julat 0.7 hingga kurang daripada 0.9. Oleh itu, ia menunjukkan bahawa kesemua responden kami memahami tentang soalan yang diberikan. Yang kedua pula adalah pemboleh ubah min J atau dikenali sebagai pemboleh ubah aspirasi tanggungjawab. Nilai Cronbach alpha bagi bahagian J adalah sebanyak 0.870, menunjukkan bahawa ia merupakan kebolehpercayaan yang tinggi kerana terletak di antara julat 0.7 hingga kurang daripada 0.9. Oleh itu, ia menunjukkan bahawa kesemua responden kami memahami tentang soalan yang diberikan. Seterusnya, mari kita lihat pemboleh ubah min N iaitu destinasi kesesuaian kendiri. Nilai Cronbach alpha bagi bahagian N ialah sebanyak 0.952, menunjukkan bahawa ia merupakan kebolehpercayaan yang cemerlang kerana melebihi 0.9. Hal ini menunjukkan bahawa kesemua responden kami memahami tentang soalan yang diberikan. Dan akhir sekali, pemboleh ubah min O iaitu niat untuk mengunjungi Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam. Nilai Cronbach alpha bagi bahagian O ialah sebanyak 0.897, menunjukkan bahawa ia merupakan kebolehpercayaan yang tinggi kerana terletak di antara julat 0.7 hingga kurang daripada 0.9. Oleh itu, ia menunjukkan bahawa kesemua responden kami memahami tentang soalan yang diberikan. Okey, baiklah. Sekarang kita lihat kepada ujian normaliti. Ujian normaliti merupakan salah satu metodologi kajian bagi mengenal pasti corak taburan data kajian, sama ada data yang diperolehi mempunyai taburan yang normal dan tidak normal. Tujuan ujian normaliti dilakukan bagi menentukan ujian statistik yang tepat dan sesuai, sama ada menggunakan ujian parametrik atau ujian non-parametrik. Kaedah yang digunakan untuk menguji kenormalan data adalah Sharpe-Wick, skewness dan kurtosis. Ujian normaliti ini juga disokong melalui kaedah graf seperti histogram dan QQ-plot untuk mengesahkan lagi kajian bersifat normal atau tidak normal. Okey, sekarang mari kita melihat kepada keputusan untuk analisis kami. Kami telah menjalankan ujian kenormalan iaitu normality test yang dilakukan ke atas keseluruhan responden yang ada seramai 90 orang. Oleh itu, ujian Kolmogorov-Simorov, Sharpe-Wick, skewness dan kurtosis telah kami gunakan. Hasil daripada keputusan Kolmogorov-Simorov iaitu 0.01 yang menunjukkan keputusan yang tidak normal. Manakala hasil daripada keputusan bagi ujian Sharpe-Wick adalah 0.01 yang menunjukkan juga keputusan yang tidak normal. Kedua-dua keputusan ini menunjukkan tidak normal kerana kurang daripada 0.05. Hal ini demikian, syarat untuk mendapatkan keputusan yang normal mestilah 0.5. Kesimpulannya, kami mengambil keputusan untuk menerima ujian Sharpe-Wick iaitu tidak normal kerana keputusan ujian ini lebih kuat berbanding ujian Kolmogorov-Simorov. Jadinya, kami telah menggunakan ujian non-parametrik iaitu chi-square, Mann-Whitney U dan Kruskal-Wallis. Okey, sekarang kita akan menggunakan skewness dan kurtosis untuk menguatkan lagi hujah kita untuk menggunakan
ujian non-parametrik iaitu chi-square, Mann-Whitney-U dan Kruskal-Wallis. Daripada keputusan ujian Squeeners dengan menggunakan formula statistik Squeeners bahagi dengan standard error Squeeners, kami mendapati bahawa keputusan Z-score kami ialah negatif 2.98. Hasil ujian ini menunjukkan keputusan tidak normal bagi Z-score kerana melebihi pada julat antara negatif ataupun positif 2, manakala daripada ujian kurtosis pula dengan menggunakan formula statistik kurtosis bahagi standard error kurtosis, kami mendapati bahawa keputusan Z-score iaitu 1.23. Hasil ujian ini menunjukkan keputusan yang normal bagi Z-score kerana kurang daripada julat 2. Oleh itu, hasil ujian analisis Squeeners dan kurtosis menunjukkan keputusan data yang tidak normal kerana terdapat pemboleh ubah yang tidak menepati syarat kenormalan taburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan tentang bahagian frekuensi. Yang pertama adalah frekuensi jantina. Berdasarkan jadual di atas menunjukkan jantina bagi keseluruhan responden iaitu seramai 90 orang. Bagi jumlah responden lelaki adalah seramai 39 orang bersamaan 43.3%, manakala bagi responden perempuan adalah seramai 51 orang bersamaan 56.7%. Seterusnya adalah umur. Berdasarkan jadual di atas menunjukkan kategori umur bagi keseluruhan responden iaitu seramai 90 orang juga. Bagi jumlah responden yang berumur 18 hingga 24 tahun adalah seramai 48 orang bersamaan 53.3%. Di samping itu, bagi jumlah responden yang berumur 25 hingga 34 tahun pula adalah seramai 7 orang bersamaan dengan 7.8%. Tambahan itu, bagi jumlah responden yang berumur 35 hingga 49 tahun pula adalah seramai 16 orang bersamaan dengan 17.8%. Selain itu, bagi jumlah responden yang berumur sekitar 50 hingga 64 tahun adalah seramai 18 orang bersamaan dengan 20.0%. Manakala bagi jumlah responden yang berumur 60 tahun ke atas adalah sebanyak seorang iaitu bersamaan dengan 1%. Seterusnya adalah kewarganegaraan. Berdasarkan jadual di atas menunjukkan jadual kewarganegaraan bagi keseluruhan responden iaitu seramai 90 orang. Bagi jumlah responden warga negara adalah seramai 90 orang bersamaan dengan 100%. Ini adalah pendidikan. Berdasarkan jadual di atas menunjukkan kategori pendidikan bagi keseluruhan 90 orang responden. Selain itu, bagi jumlah responden yang pendidikannya dalam kalangan PhD adalah seramai 10 orang bersamaan dengan 11.1%. Tambahan itu bagi responden yang pendidikannya bagi kalangan ijazah sarjana muda adalah 44 orang bersamaan 48.9%. Di samping itu, bagi responden yang pendidikannya diploma dan asasi pula adalah seramai 27 orang bersamaan dengan 30.0%. Manakala bagi responden yang pendidikannya bagi sekolah menengah adalah 9 orang bersamaan dengan 10.0%. Okey, baiklah. Sekarang kita lihat kepada dapatan kajian iaitu pada ujian chi-square. Ujian chi-square telah dijalankan di antara jantina dan niat untuk mengunjungi Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam. Hasil ujian chi-square for independence menunjukkan tiada hubungan signifikan di antara jantina dengan niat untuk mengunjungi Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam. Ia dibuktikan dengan keputusan asymptotic signifikan iaitu 0.053. Syarat untuk significance adalah 0.05 dan ke bawah. Seterusnya, ujian chi-square telah dijalankan di antara umur dan niat untuk mengunjungi Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam. Hasil ujian chi-square for independence mendapati bahawa tiada hubungan signifikan di antara umur dengan niat untuk mengunjungi Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam.
Ia dibuktikan dengan keputusan asymptotic significance iaitu 0.62. Syarat untuk signifikan adalah 0.05 dan ke bawah. Di samping itu, ujian chi-square telah dijalankan di antara pendidikan dan niat untuk mengunjungi Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam. Hasil ujian chi-square for independence menunjukkan tiada hubungan signifikan di antara pendidikan dengan niat untuk mengunjungi Kelantan sebagai destinasi pelancongan. Ia dibuktikan dengan keputusan asymptotic significance iaitu 0.41. Syarat untuk signifikan adalah 0.05 dan ke bawah. Akhir sekali, ujian chi-square telah dijalankan di antara penginapan dan niat untuk mengunjungi ke Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam. Hasil ujian chi-square for independence menunjukkan hubungan yang tidak signifikan di antara penginapan dengan niat untuk mengunjungi Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam. Ia diperkukuhkan lagi dengan keputusan asymptotic significant iaitu 0.056. Syarat untuk keputusan significance bagi chi-square adalah 0.05 dan ke bawah. Baiklah, sekarang kita akan lihat kepada ujian Mann-Whitney-U. Syarat untuk membuat ujian Mann-Whitney-U hanya terletak kepada two independence groups dan DV. Okey, baik. Ujian Mann-Whitney-U telah dijalankan di antara jantina dan niat untuk mengunjungi Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam. Ujian Mann-Whitney-U menunjukkan tiada hubungan yang signifikan di antara jantina dengan niat untuk mengunjungi Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam bagi pihak lelaki dan pihak perempuan. Ia dibuktikan lagi dengan keputusan asymptotic significance iaitu 0.877. Kami tidak mencari nilai R kerana hubungan yang tidak signifikan. Syarat hubungan signifikan untuk ujian Mann-Whitney-U adalah 0.05 dan ke bawah. Saya akan menerangkan tentang ujian Kruskal-Wallis. Okey, yang pertama adalah Kruskal-Wallis untuk tahap umur. Ujian Kruskal-Wallis tes perbezaan yang signifikan secara statistik dalam tahap keyakinan di antara tiga kumpulan umur yang berbeza iaitu grup 1 N sama dengan 48 iaitu daripada umur 18 hingga 24 tahun. Grup kedua N bersamaan dengan 23 iaitu daripada umur 25 hingga 49 tahun. Grup ketiga N bersamaan dengan 19 iaitu daripada umur 50 hingga 64 tahun dan ke atas. Jadi kumpulan kami signifikan tidak mencari Benfordoni adjustment kerana hasil daripada ujian tidak mendapatkan keputusan yang signifikan iaitu 0.32. Ini bermakna tiada hubungan yang signifikan di antara umur dengan niat untuk mengunjungi ke Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam. Jadi yang seterusnya, ujian Kruskal-Wallis pendidikan. Jadi untuk bahagian ujian Kruskal-Wallis tes perbezaan yang signifikan secara statistik dalam tahap keyakinan di antara tiga kumpulan mengikut pendidikan yang berbeza iaitu grup 1 iaitu dengan N sama dengan 54 iaitu daripada golongan PhD dan ijazah sarjana muda. Seterusnya grup kedua N sama dengan 27 iaitu daripada kalangan diploma atau asasi. Dan grup yang ketiga adalah N bersama dengan 9 iaitu daripada sekolah menengah, sekolah rendah dan lain-lain. Jadi kumpulan kami tidak mencari Benfordoni adjustment kerana hasil daripada ujian tidak mendapat keputusan yang signifikan iaitu 0.35. Ini bermakna tiada hubungan yang signifikan di antara pendidikan dengan niat untuk mengunjungi Kelantan sebagai destinasi pelancongan. Seterusnya adalah ujian Kruskal-Wallis penginapan. Jadi yang seterusnya, ujian Kruskal-Wallis test menunjukkan perbezaan yang signifikan secara statistik dalam tahap keyakinan di antara tiga kumpulan mengikut penginapan yang berbeza. Yang pertama iaitu grup 1 N sama dengan 34 iaitu resort dan villa. Grup kedua N sama dengan 38 iaitu daripada hotel, bajet
atau motel dan rumah tamu atau inap desa. Yang grup yang ketiga adalah N sama dengan 18, iaitu daripada kediaman rakan atau keluarga dan lain-lain. Jadi kumpulan kami mencari Beveranik adjustment kerana hasil daripada ujian mendapati keputusan yang signifikan di antara penginapan dengan niat untuk mengunjungi Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam, iaitu 0.018. Hal ini demikian kerana nilai signifikan untuk ujian Khuskawalis mestilah di bawah 0.05. Ia dibuktikan dengan perbandingan kumpulan grup 1 dan grup 2 menunjukkan saiz efek yang kecil, iaitu 0.007. Hotel bajet, motel atau rumah tamu atau inap desa merupakan penginapan yang merekodkan keputusan median yang paling tinggi, iaitu median sama dengan 38, manakala kedua tertinggi resort dan villa, iaitu median 34. Keputusan yang paling terendah dalam penginapan yang direkodkan adalah kediaman rakan atau keluarga dan lain-lain, iaitu median 19. Okey, seterusnya kita pergi kepada korelasi kumpulan kami. Berdasarkan jadual korelasi di atas menunjukkan jumlah responden bagi setiap IV semua adalah sama, iaitu seramai 90 orang responden. Kami telah menjalankan hubungan antara korelasi IVH, N dan J dengan DVO, yang mana ianya menunjukkan hubungan korelasi yang positif. Ketiga-tiga bagi IV, H, N dan J ini menunjukkan kesemuanya ialah signifikan yang bersifat kuat, iaitu 0.001. Bagi IVH dengan DVO, ini menunjukkan hubungan korelasi positif yang besar, iaitu R sama dengan 0.592, bilangan responden 90 orang, P 0.001, yang mana tahap signifikan bagi IVH ini lebih tinggi. Tahap signifikan bagi IVH ini boleh dikatakan lebih tinggi kerana ianya melebihi 0.01. R sama dengan 0.592, R kuasa 2 sama dengan 0.3505, dan setelah dibunarkan sebanyak 35.05%. Jadi IVH ini telah menyumbangkan sebanyak 35.05% kepada DVO. Seterusnya kita dapat lihat juga kepada IVN bersama DVO terdapat korelasi yang positif yang tinggi, iaitu R sama dengan 0.718, bilangan responden ialah 90 orang, P adalah 0.001, yang mana tahap signifikan bagi IVN ini juga lebih tinggi, iaitu R sama dengan 0.718 bersama dengan R kuasa 2 0.5155 dan sebanyak 51.55% bagi pemilih ubah N ini disumbangkan kepada DVO. Hubungan korelasi antara IVJ dengan DVO ini juga menunjukkan korelasi yang positif yang tinggi, yang mana R sama dengan 0.600, bilangan responden adalah 90 orang responden, P 0.001, dan tahap signifikan bagi IVJ ini turut jelaskan lebih tinggi, R sama dengan 0.600, R kuasa 2 sama dengan 0.36, dan setelah dibunarkan kepada perpuluhan sebanyak 36%, bagi pemilihan ubah J ini menjadi penyumbang kepada DVO. Seterusnya kita pergi kepada regresi. Regresi digunakan untuk menilai hubungan di antara pemilik ubah bersandar, norma peribadi, penyerahan tanggungjawab dan destinasi kesesuaian kendiri, dan juga niat mengunjungi Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam. Analisis awal telah dijalankan untuk memastikan tiada pelanggaran, andaian normaliti, linearity dan multicollinearity, jumlah varian
yang dijelaskan oleh model secara keseluruhan ialah 53.9%. F dalam kurungan 3/86 sama dengan 33.49. P 0.001 53.9% menunjukkan import yang besar iaitu lebih daripada 0.5. Ini daripada ketiga penulis buah. N iaitu destinasi kesesuaian Kediri memberikan sumbangan yang terbesar dengan import dan hubungan positif iaitu beta sama dengan 0.58, P 0.001. Namun begitu, H norma peribadi tidak memberikan sumbangan kerana tidak signifikan secara drastik dan statistik dengan import namun mempunyai hubungan yang positif iaitu beta sama dengan 0.20, P 0.074. Okey, sekarang ni kita nak cari cara-cara untuk mendapatkan categorical variable dalam SPSS. Mula-mula kita klik analyze. Lepas tu kita pergi descriptive statistik. Lepas tu kita pergi pada frekuensi. Okey, kita ambil contoh lah. Sebagai contoh kita ambil jantina untuk variable kita. Lepas tu kita klik OK. Dapatlah frekuensi. Okey, baiklah. Untuk continuous variable pula, okey, kita klik pada analyze. Lepas tu kita klik descriptive statistik. Lepas tu kita pergi pada descriptive. Lepas tu kita pilih continuous variable kita. Sebagai contoh saya letak jantina. Okey. Lepas tu kita klik option button. Okay, lepas tu kita letak pastikan min ditanda klik. Lepas tu standard deviation ditandakan klik, minimum ditandakan klik, maximum ditandakan klik. Lepas tu skewness dan kurtosif ditandakan klik. Okay, lepas tu klik on continue, kita continue. So kita klik OK. Dapatlah continuous variable. Sekarang kita tengok reliability from bench alpha. Okay, mula-mula kita klik pada analyze. Lepas tu kita pergi scale, cari scale. Okay, lepas tu kita pergi pada reliability analysis. Okay, lepas tu kita pilih mean IV kita. Mean IV kita. Mean IV dengan mean DV ya guys. Sekejap. Okay. Lepas tu kita dekat lepas tu kita pergi dekat statistik button. Lepas tu kita klik cari descriptive position. Kita select item, scale if item deleted. Okay, lepas tu kita tengok dekat inter item section tu, kita klik correlation dengan correlation saja. Okey. Lepas tu dekat summary section kita klik correlation. Lepas tu kita klik OK. Okey. Okey, ini adalah keputusan reliability. Sekarang kita tengok reliability from bench alpha. Okey, mula-mula kita klik pada analyze. Lepas tu kita pergi scale, cari scale. Okey, lepas tu kita pergi. Okey, sekarang kita nak tengok ujian normality. Okey, pada dekat atas tu, pada butang menu kita nampak ada butang analyze. So kita klik analyze. Lepas tu kita pergi kepada descriptive statistik. Lepas tu kita pergi kepada explore. Okay, sekejap Okay, ada explore. Lepas tu pada dependent list tu kita pilih orang cakap apa? Kita pilih kita punya DV, min O. Okay, contoh kita masukkan min O. Lepas tu factor list tu kita letak
IV kita. Contoh bukan IV. Independence variable. Contohnya jantina. Kita masukkan kat sini. Okey. Lepas tu kita klik dekat statistik tu. Lepas tu kita klik on descriptive. Lepas tu tekan outliers. Lepas tu kita continue. Okey, kemudian kita pergi kepada plots button tu. Kita klik descriptive. Kita klik histogram. Okay, lepas tu kita klik normality plots with test. Lepas tu kita continue. Okay. Lepas tu dekat option button tu kita klik exclude cases pairwise. Okay. Lepas tu kita tekan OK lah. Okay, dah dapat untuk normality. Okey, seterusnya kita akan pergi pula kepada cara bagaimana untuk buat T-square test. Okey, yang pertama sekali prosedur dia adalah kita klik ke analyze and then descriptive statistic. Lepas tu kita ke cross tabs. Okey, untuk row ni, kotak row ni kita boh DV kita. Maksudnya kita masukkan DV kita. Bagi contoh DV kami adalah min O. Okay. Untuk kolom ni kita masukkan demografi. Sebagai contoh saya ambil umur. Okey. Okey, seterusnya selepas dah letak row ni and kolom, kita klik ke statistik. Kita klik T-square, phi Kermer. Lepas tu continue. Lepas tu kita klik cells. Kita klik button row, column and total. And then kita tekan continue. Okay. Lepas tu kita tekan OK terus. So kita dapat dah cross tab, maksudnya kita dah dapat T-square kita. Okey, seterusnya kita akan pergi pula kepada cara bagaimana untuk buat T-square test. Okey, yang pertama sekali prosedur dia adalah kita klik ke analyze and then descriptive statistic. Okey, baiklah, seterusnya kita akan cuba untuk membuat Mac Mini U test. Okey, yang pertama kita akan pergi ke analyze. Okey. Jadi, seterusnya kita akan pergi ke non-parametric test. Okey, non-parametric test. Okey. Dan legacy dialog. Apabila dah sudah berada di legacy dialog ni, kita akan pergi ke to independent sample. Okey. Okey, kat sini test variable list ni kita akan masuk kita punya DV kita. Itu contoh kat sini kita letak min O Okey. O, jadi grouping variable ni kita akan masukkan untuk ini, kita akan masukkan jantina ni, kita akan masukkan dekat grouping variable ni. Okey. Seterusnya kita akan find group 1, bawah kita letak 2 dan kita akan tekan continue dan kita akan tekan OK. Jadi inilah resultnya, result main Mini U test. Okay. Okey, baiklah, seterusnya kita akan cuba untuk membuat Mac Mini U. Baiklah, seterusnya kita akan pergi ke Kruskal-Wallis test. Okey, kita nak tahu macam mana kan cara-cara nak buat dia. Okey, firstly kita tekan ke analyze. Kita pergi dekat non-parametric test. And then kita akan pergi ke legacy dialogs. Seterusnya kita akan pergi ke K independent sample. Okey, kat sini kita akan masukkan test variable list tu. Kita akan masukkan DV min O tadi.
Okey, yang ni. So kita masukkan dekat atas ni. And grouping variable ni, contohlah kita akan masukkan umur. Okey, kita masukkan umur. So seterusnya kita akan define group. Okey, 1. Okey, kena kita letak 3. Okey. So tekan OK. Okey, jadi inilah hasilnya cross kawalis test yang kita dah uji tadi kat sini. Untuk bahagian contohnya kat sini kita ambil umur lah. Jadi ni yang kita dapat hasilkan. Baik. Baiklah, seterusnya kita akan pergi ke cross kawalis test. Okey, kita nak tahu macam mana kan cara-cara nak buat dia. Okey, firstly. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada cara bagaimana untuk kita mendapatkan korelasi. Okey, yang pertama sekali kita tekan kepada analyze. Lepas tu kita pergi kepada correlate. Selepas correlate kita pergi tekan ke vibrate. Okey, lepas vibrate ni, variable ni kita masukkan DV dan IV kita. Macam kami, IV kami H and J, manakala DV O. Okey, untuk option just include case pairwise. Okey, yang hijau settle. Okey, person pun okey. And then tekan OK terus. Okey, jadi dah dapat. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada cara bagaimana untuk regresi. Cara yang sama juga. Kita tekan analyze. Setelah kita tekan analyze, kita ke regresi. Okey, lepas kita pergi kepada regresi, kita tekan linear. Okey, linear ni dia mudahnya dependent ni kita masukkan kita punya DV, iaitu DV kami O. Dan seterusnya untuk yang bawah ni kita masukkan IV H and J. Method kita select enter. Okey, yang bawah ni tak ada apa. Okey, statistik kita klik ke button estimate, confident interval, model fit, descriptive, parts, collinearity. Okey, case wise, outliner. Then tekan continue. Kita plot. Okay, plot ni kena ikut box. Macam ZRESID ni kita klik ke box Y. Manakala box X ni kita klik untuk ZPRED. Okay, and then klik yang ni. Continue. Save. Kita klik pada Mahala Nobis Cook, itu je. And then continue. Option just include K-wise, pairwise. Klik continue. And then tekan OK. Jadi inilah cara bagaimana untuk mendapatkan regresi. Cara yang sama juga. Kita tekan analyze. Seterusnya kita pergi pula kepada kesimpulan. Secara umumnya kita dapat mengetahui bahawa di Malaysia ini, di negeri Kelantan khususnya, merupakan sebuah sektor pelancongan yang menarik akan kepelbagaian serta keunikan yang dari pelbagai sudut seperti warisan, keindahan alam semula jadi, makanan dan sebagainya. Negeri Kelantan mempunyai potensi yang sangat besar dalam sektor pelancongan, namun terdapat beberapa cabaran yang perlu diatasi untuk memaksimalkan pembangunan dalam bidang ini. Oleh itu, kerajaan perlu menggalakkan sektor pelancongan negeri Kelantan kerana ia merupakan sebuah sektor yang mampu meningkatkan pendapatan negara, seterusnya mengangkat imej negara Malaysia di persada dunia. Berdasarkan kajian ini, kita dapat melihat bahawa negeri Kelantan merupakan sebuah negeri yang kaya dengan nilai-nilai keagamaan, terutamanya agama Islam. Dengan membawa nilai keagamaan ini,
dalam sektor pelancongan, para pelancong akan berkunjung ke negeri tersebut dan akan merasa lebih aman, tenang dan selamat. Hal ini kerana penerapan nilai Islam dalam aspek etika dan moral serta kurangnya masalah sosial di sana mampu menarik minat pelancong untuk berlancong di negeri Kelantan. Seterusnya, negeri Kelantan juga merupakan sebuah negeri yang kaya akan warisan budaya. Kelantan sebagai contohnya, di Kelantan iaitu jamuan tradisional seperti Mak Yong dan wayang kulit merupakan tarikan yang berpotensi untuk pelancong. Keunikan ini boleh menjadi aset yang penting untuk menarik lagi ramai pelancong sama ada di peringkat antarabangsa dan domestik. Tambahan pula, negeri Kelantan mempunyai keindahan alam semula jadi yang menarik dan cantik untuk dikunjungi. Sebagai contoh, Gunung Stong, Air Terjun Stong, Taman Negara Gunung Stong dan sebagainya. Pembangunan ekopelancongan dan aktiviti semula jadi juga boleh menjadi satu tarikan utama bagi pengembara yang mencari pengalaman luar biasa dalam alam semula jadi. Oleh itu, kerajaan negeri Kelantan perlu meningkatkan pembangunan kemudahan prasarana bagi memudahkan perjalanan pelancong. Sebagai contoh, pembangunan kemudahan seperti penginapan, restoran, pusat membeli belah yang sesuai dengan kehendak pelancong perlu diberi perhatian bagi meningkatkan keselesaan dalam sektor pelancongan di samping pembangunan yang berterusan serta pendekatan holistik adalah penting bagi memaksimumkan peluang sedia ada. Sekian, terima kasih.